Saya Aida Husna binti Syamsul Izam, nombor matrik 052084. Baik, peperangan yang pertama ialah Uzwah Badarul Kubra ataupun Perang Badar. Fi yaumi sabi' min Ramadan di sana al-thalithah min al-hijrah. Ia berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua hijrah. Sababiha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam nadbun ashabuhu li ta'rid liqafilah Quraisy al-a'idah min asy-Syam ila Makkah lam yakun yuridu qitalan. Ia bermula apabila Nabi SAW mempelawa para sahabat baginda untuk menyekat kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam ke Mekah. Misi asal sekatan itu bukannya dengan tujuan peperangan. Walau bagaimanapun, kafilah yang diketuai oleh Abu Sufyan tersebut telah terselamat daripada sekatan orang Islam. Namun Abu Sufyan sebelum itu telah mengutuskan utusan kepada Quraisy untuk keluar melindungi kafilahnya. أما المسلمون كانت عدتهم 313 أو 14 رجالا أكثرهم من الأنصار وكان معهم 70 جمالا وفراسا أو 3 أفراس. Bilangan orang Islam seramai 313 atau 314 orang. Kebanyakan mereka daripada golongan Ansar. Mereka membawa 70 ekor unta dan 2 atau 3 ekor kuda sahaja. Mereka bergila-gila dalam kumpulan-kumpulan kecil menaiki unta tersebut dari satu masa ke satu masa. Kharaja Quraisy alfun miqatalun minhum 600 dari'un labisul dari' wa 100 faras 'alaiha 100 dar'a sawa duru' al-mishah wa 700 bighairi wa ma'ahum al-qiyan yadraban wa dhufuf wa yaghnin bihija'il muslimin. Quraisy telah keluar dengan bilangan kira-kira 1000 orang tentera. Antaranya 600 orang tentera berbaju perisai, 100 ekor kuda yang dipakaikan 100 baju perisai. Ini tidak termasuk baju perisai tentera pejalan kaki dan 700 ekor unta. Mereka turut membawa penyanyi-penyanyi perempuan yang memukul gendang dan menyanyi mengutuk orang Islam. Thumma indala'tu al-harbu wa intihad bintisar al-muslimin. Qutila hawali sab'un musliman biman fihim aqwa za'im lahum Abu Jahal. Kemudian peperangan meletus dan berakhir dengan kemenangan orang Islam. Kira-kira 70 orang musyrik telah terbunuh, termasuk ketua mereka yang paling tegar dengan kesyirikannya, Abu Jahal. Turut terbunuh sebahagian pemimpin mereka. Mereka yang ditawan pula kira-kira 70 orang. Baginda telah memerintahkan agar semua yang terbunuh dikebumikan. Baginda pulang ke Madinah dan melakukan syura dengan para sahabat baginda tentang urusan tawanan perang. Umar mencadangkan supaya mereka membunuh. Abu Bakar pula mencadangkan supaya mereka menebus diri mereka. Rasulullah menerima cadangan Abu Bakar. Oleh itu, orang musyrik telah menebus tawanan mereka dengan harta. Untuk tajuk yang seterusnya iaitu Ghazwatul Uhud, iaitu Perang Uhud. Perang ini berlaku pada hari Sabtu 15 Syawal pada tahun ketiga Hijrah. Peperangan ini berlaku antara tentera Islam dengan tentera kafir Quraisy. Perang Uhud ni adalah pelantar untuk orang Quraisy membalas dendam terhadap kekalahan mereka ketika Perang Badar. Perang ini dinamakan Perang Uhud kerana ia berlaku di sebuah tempat yang dikelilingi Bukit Uhud. Pertempuran ini disertai oleh 1000 orang tentera Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Menuju ke Uhud, tetapi hanya 700 orang sahaja yang berjaya sampai ke medan Uhud. Hal ini kerana di pertengahan jalan, seramai 300 orang telah berpatah balik ke Madinah setelah dihasut oleh Abdullah bin Ubay, iaitu ketua orang munafik. Tentera kafir Quraisy seramai 3,000 orang yang diketuai oleh Abu Sufyan ibni Harb. Antara strategi Nabi Muhammad adalah dengan membahagikan tentera kepada 3 pasukan, iaitu pasukan kanan, pasukan kiri berhadapan melawan musuh, manakala pasukan pemanah seramai 50 orang telah ditempatkan di atas Bukit Uhud.
Semua tentera pemanah tidak dibenarkan meninggalkan tempat masing-masing kecuali dengan arahan baginda, sama ada kalah atau menang. Okay, di awal pertempuran dapat dilihat peperangan ini dimenangi oleh pihak Muslim dan tapi pada pertengahan peperangan pasukan pemanah mula meninggalkan Bukit Uhud setelah melihat harta-harta rampasan yang ditinggalkan oleh tentera kafir Quraisy disebabkan melanggar perintah Nabi Muhammad. Lalu peperangan ini dimenangi oleh tentera kafir Quraisy. Okay, antara tentera yang terbunuh itu bilangan tentera Islam yang terbunuh dalam peperangan ini kira-kira 70 orang, manakala jumlah tentera Quraisy seramai 23 orang. Tetapi nombor ini tak boleh dipercayai, ia kurang tepat. Okay. Bapa saudara Nabi Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib telah mati terbunuh oleh seorang hamba bernama Wahsy. Wahsy telah membaling lembing lalu terkena tulang rusuk Saidina Hamzah. Selepas peperangan, Hindun telah meretap hatinya lalu mengunyahnya kemudian diluahkannya. Apa yang kita dapat dalam peperangan ini, peristiwa ini memberikan pengajaran kepada para sahabat dan umat Islam. Seluruhnya kepentingan taat kepada Allah dan Rasulnya selain ketua yang dilantik. Nama saya Nur Azidah Akmal binti Mariani, nombor matrik 052060. Ghuzwah Hunain berkanat في العاشر من الشوال الثامنة من الحجرة بعد فتح Makkah بعام, iaitu berlaku pada 10 Syawal tahun 8 Hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Yang terlibat ialah puak Hawadin wa Thaqif. Fa'amilu alaihim Malik bin Auf wa huwa yawma'idhin ibnu 3 sanatun. Pada ketika itu puak ini diketuai oleh Malik bin Auf yang pada ketika itu juga usianya berumur 30 tahun. Amwaluhum wa nisa'ahum wa abna'uhum wa muashihum. Yang di mana Malik ini menyuruh kaumnya membawa harta-harta perempuan, anak-anak dan ternak dengan mereka. Hazihil mu'arakatun murtakabatun mabaina alfan ila 30. Yang mana pada ketika ini peperangan ini melibatkan seramai 20,000 hingga 30,000 orang. Sahabul ladzi qadamu ma'ahu fil mu'arakah wa man inzama ilaihim ba'da dhalika mimman islamin haditha. Wa balighat qinamu irda'amun al-adu mubalighan kabiran. Fariqatun awalan ala mu'allifah. Yang mana pada ketika ini peperangan ini melibatkan orang yang baru memeluk Islam dan harta rampasan ketika itu sangat banyak dan harta itu dibahagikan kepada mereka yang mu'allaf yang baru masuk dalam Islam. Seterusnya ialah Ghazwah Tabuk. Ghazwah Tabuk dinamakan juga dengan Ghazwah Al-Usrah, iaitu peperangan yang susah yang mana ia berlaku pada Rajab tahun ke-9 Hijrah. Tabuk ialah nama sebuah tempat yang mana terletak di antara Wadi Al-Qura di bumi Hijaz dengan Syam. Sebab peperangan ini ialah Rom telah mengumpulkan angkatan tentera yang ramai di Syam, termasuklah daripada kabilah Laham, Juzam, Amilah dan Ghassan yang mana merupakan kaum Arab beragama Nasrani. Tujuan Maharaja Rom iaitu Hercules mengumpulkan angkatan tentera tersebut adalah untuk menyerang Madinah dan menghapuskan negara yang baru terbina di semenanjung tanah Arab tersebut. Berita-berita tentang Madinah mengenai kemenangannya telah menimbulkan kebimbangan dan ketakutan kepada beliau. Rasulullah SAW mengajak orang ramai untuk keluar berperang. Waktu itu merupakan waktu yang amat susah dan panas. Orang-orang mukmin yang jujur sahaja menyahut seruan tersebut dengan rela hati. Namun terdapat 3 orang yang tidak menyertai angkatan tersebut. Padahal mereka merupakan golongan yang beriman dan jujur. Rasulullah SAW juga meminta golongan berada agar membiayai keperluan ketenteraan tersebut.
Okey, di sini ada 3 orang golongan berada yang menyumbangkan hartanya. Yang pertama ialah Abu Bakar. Abu Bakar telah menyumbang seluruh hartanya sejumlah 40,000 dirham. Umar pula menyumbang separuh hartanya, sementara Osman turut menyumbang harta yang banyak. Beliau telah mempersiapkan 1/3 keperluan tentera Islam sehingga Rasulullah SAW mendoakan untuk beliau dengan bersabda, selepas hari ini apa-apa yang dilakukan Osman tidak akan memudaratkannya. Beberapa orang sahabat yang miskin datang bertemu baginda lantaran mereka tidak mempunyai tunggangan yang boleh mereka naiki. Rasulullah SAW bersabda, aku tidak dapat menyedia tunggangan yang boleh membawa kamu. Oleh itu mereka bersurai dengan air mata bergelindangan, kesedihan lantaran tidak mempunyai apa-apa untuk disumbangkan. Manakala seramai lebih 80 orang munafik tidak menyertai peperangan ini. Terdapat juga segelintir Arab Badui mengemukakan keuzuran kepada baginda dengan alasan yang tidak benar dan tidak bermunasabah. Walau bagaimanapun, baginda tetap menerima alasan mereka itu. Rasulullah SAW berangkat dengan tenteranya seramai 30,000 orang berjuang dan 10,000 ekor kuda. Ia merupakan angkatan tentera paling besar yang pernah dilihat oleh Arab ketika itu. Baginda meneruskan perjalanannya sehingga sampai ke Tabuk dan bermukim di situ selama kira-kira 20 malam tanpa menghadapi sebarang tipu daya daripada musuh maupun peperangan. Peperangan ini merupakan ghazwah terakhir yang disertai oleh Rasulullah SAW. Mengenai ghazwah ini, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman dalam surah At-Taubah ayat 117 hingga 118. Akhir sekali, turut diturunkan ayat-ayat ini yang menceritakan tentang sikap orang-orang munafik dan orang-orang Badui, orang-orang Arab Badui yang meminta keuzuran agar tidak menyertai peperangan. Dalam ayat ini juga terdapat teguran Allah kepada Rasulnya yang menerima alasan mereka. Kita akan temui ayat-ayat ini di dalam surah At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Nur Mushidah binti Alamin, nombor matrik 054105. Seterusnya saya akan menceritakan tentang Ad-Darsu Anzati, iaitu pengajaran dan pedoman. Pelbagai pengajaran dan pedoman yang kita dapat daripada peperangan Ghazwah ini, antaranya ialah Insyadatu azaim al-jaishu wandafa'ahu fi khawdi al-ma'rikah wa farha biliqa'i adawah mimma yazidu al-qa'idu ikdaman fi tanfizu khatatuhu wa saktuhu bin najahu wan nas. Maksudnya kat sini ialah kekuatan azam angkatan tentera, semangat untuk mengharungi pertempuran dan kegembiraan untuk bertemu musuh merupakan faktor-faktor yang mendorong panglima perang melaksanakan perancangannya. Faktor ini meyakinkannya untuk mencapai kejayaan dan kemenangan. Seterusnya ialah in ala al-qa'idu ala yakruhu jaishahu ala al-qatalu wa khawdu al-ma'arik iza kanu ghairu raghayabin wa tahmasasin wa matahmasin hatta yatakidu miradahum wa tasisuhum. Maksudnya ialah seorang panglima tentera tidak sepatutnya memaksa tenteranya untuk berperang atau mengharungi medan-medan pertempuran sekiranya mereka tidak berminat dan tidak bersemangat untuk berperang. Dia tidak bertindak sedemikian sehinggalah dia benar-benar pasti kerelaan dan semangat mereka. Seterusnya ialah il-ihtiyatu al-junudi lihayat fa qaiduhum amar tahtamuhu al-raghabah fi najahu al-ma'rikah ad-da'wah, yang bermaksud sikap waspada tentera bawahan terhadap keselamatan nyawa pemimpin. Mereka perlu tindakan yang diputuskan oleh keinginan untuk mencapai kejayaan dalam pertempuran dan dakwah. Seterusnya ialah al-mukhalafa amar al-qaidu al-hazamu al-basir yu'di ila khasara al-ma'rikah kama hasal fi waqa'atul Uhud. Maksudnya di sini ialah melanggar arahan pemimpin yang tegas dan jauh pandangannya akan membawa kepada kerugian dan dalam pertempuran. Ini terjadi dalam Ghazwah Uhud. Yang seterusnya ialah wa tama'u al-madi fi maghaim
مغانم وغيرها يؤدي إلى غشل فالهزيمة كما حصل في المعركة أحد حين ترك رماة مواقفهم طمعا في إحراز غنائم. Maksudnya di sini ialah tamak kepada harta rampasan perang dan lain-lain, habuan kebendaan akan membawa kepada kegagalan, seterusnya kekalahan. Seterusnya ialah وفيما فعله المشركون يوم أحد من تماثيل بقتال المسلمين وبخاصة حمزة أم الرسول صلى الله عليه وسلم دليل وضعه على قالوا الأعداد الإسلام من كل إنسانية وضمير. Maksud di sini ialah perbuatan orang musyrik mengkelam mayat tentera Islam dalam peperangan Uhud, khususnya Hamzah, bapa saudara Rasulullah SAW, merupakan bukti jelas bahawa musuh Islam tidak berperi kemanusiaan dan tidak berhati perut. Seterusnya ialah على الجنود وانصار والدعوة على يخالف الغائد الحزم البصير في أمر يعزم عليه فمسع هذا قائده وهو يحمل المسؤولية الكبرى. Maksudnya di sini ialah tentera bawahan dan penyokong dakwah tidak boleh melanggar arahan pemimpin yang tegas lagi berpandangan jauh dalam sesuatu perkara yang diputuskan oleh beliau. Setelah mereka bertukar-tukar pendapat dan mengemukakan pandangannya kepada pemimpin yang memikul tanggungjawab yang paling besar. Contohnya macam patut diberikan kepercayaan kepada pemimpin tersebut. Yang seterusnya ialah وفي قبوله صلى الله عليه وسلم إشارات سلمان بحفظ الخندق وهو أمر لم تكن تعرف العرب من قبل دليل على الإسلام لا يضيق دروا باستفادة مما إن أمام الأخرى التجارب تفيد الأمة تنفع المجتمع. Okey, yang bermaksud Rasulullah SAW menerima cadangan Salman untuk menggali parit, sedangkan teknik ini tidak pernah diketahui oleh bangsa Arab sebelum itu. Menjadi dalil bahawa Islam tidak menyekat untuk menggunakan pengalaman bangsa-bangsa lain yang memberi faedah kepada umat dan manfaat kepada masyarakat. Seterusnya ialah ومن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للجيش الإسلامي في الغزوة مؤتة سنلبس طلاء الرحمة الاقتصادية في فقال الإسلام فهو لا يقتل من بعده المسلمون في طريقه إلا لضرورة مساه. Maksudnya di sini ialah berdasarkan pesanan Rasulullah SAW kepada angkatan tentera Islam dalam Ghazwah Mu'tah, kamu dapat perhatikan nilai belas kemanusiaan yang terdapat dalam peperangan Islam. Islam tidak membunuh sesiapa yang tidak berperang maupun merosakkan apa yang ditemui dalam perjalanannya, kecuali kerana darurat yang amat sangat. Dan poin yang terakhir saya ialah amma fatah Makkah fakhiha من الدروس والأنظات ما تضيق أن بشرية هذه الصفات القلائل ففيها طبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعية الذي لا يجد الحق على مقامية إلى نفسه سبيلا. Dan maksud terakhir di sini ialah dalam Ghazwah pembukaan Mekah pula terkandung pengajaran dan pedoman yang tidak dapat dihuraikan dalam helaian halaman muka surat yang sedikit ini. Dalam peristiwa ini kita dapati tabiat Rasulullah SAW selaku pendakwah yang tidak mempunyai apa-apa perasaan benci, dendam terhadap para penentangnya. Jadi ini adalah antara pengajaran yang dalam Ghazwah yang kita pelajari. Dan sebenarnya banyak lagi yang kita dapat pelajari daripada peperangan yang berlaku. Sekian, itu sahaja daripada saya.